Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 23 Disember bersama saya Nursyah Muhammad Amin. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairy Jamaluddin hari ini memberi bayangan Malaysia membayar harga yang hampir sama dengan Kesatuan Eropah untuk memperoleh vaksin COVID-19 daripada Pfizer. Even based on the so-called leak about the EU price, I'm even happier about the price that we got. That's a huge hit already. I'm very close to breaching the NDA. But if indeed that was the price that the European Union bought Pfizer, I'm so happy. Beliau berkata demikian selepas Ahli Parlimen Iskandar Puteri, Lim Kit Siang sebelum ini membangkitkan mengenai peruntukan 3 bilion ringgit oleh kerajaan untuk mendapatkan vaksin tersebut. Sementara itu, Khairy menjelaskan beliau bersedia memberi penerangan kepada Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC mengenai perjanjian yang dibuat dengan pengeluar vaksin. Jadi saya merayu sangat bahawa jangan kita politikkan soal vaksin ini. Saya bersedia pada bila-bila waktu dan masa untuk memberi taklimat penjelasan kepada Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara KAC untuk menjelaskan segala maklumat secara terperinci. Terima kasih. Pemodalan Nasional Berhad PNB mengumumkan agihan pendapatan bagi Amanah Saham Bumi Putra berjumlah 4.25 sen unit untuk tahun kewangan berakhir 31 Disember 2020. Pengumuman itu dibuat secara maya oleh pengerusi PNB, Dr. Zeti Aziz. Permodalan Nasional Berhad PNB mengumumkan agihan pendapatan bagi Amanah Saham Bumi Putra ASB berjumlah 4.25 sen seunit untuk tahun kewangan berakhir 31 Disember 2020. Agihan pembayaran dividen tahun ini adalah yang terendah sejak ASB diperkenalkan pada 1990. Tahun ini juga sempena sambutan ulang tahun ASB yang ke-30. PNB berbesar hati untuk mengumumkan pengagihan ihsan sebanyak 0.75 sen seunit untuk 30,000 unit. Yang pertama kepada semua pemegang unit ASB bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2020. Pengagihan pendapatan dan bayaran bonus tersebut membabitkan pembayaran 7.65 bilion ringgit kepada 10.2 juta pelabur. Dr. Zeti Aziz dilapor berkata, di sebalik pasaran kewangan yang tidak stabil, ASB terus memberi pengagihan kompetitif tahun ini dengan aset di bawah pengurusan meningkat sebanyak 2.7% kepada 320.5 bilion ringgit. Sementara itu, bekas Perdana Menteri Najib Razak turut memberikan reaksi mengenai dividen terendah ASB tahun ini. Dalam satu hantarannya di Facebook, beliau turut membuat perbandingan pembayaran dividen ASB sepanjang 4 tahun sejak 2017. Pihak polis menangguhkan tarikh untuk mengambil keterangan daripada Lim Guan Eng berhubung dua kenyataan media yang dibuatnya pada tahun 2019. Ini selepas Setiausaha Agung DAP itu memberitahu akan dipanggil memberi keterangan sehari sebelum sambutan Hari Krismas. Menurut Lim, pihak polis telah menetapkan satu tarikh baru pada tahun hadapan selepas dia dimaklumkan perkara itu oleh peguamnya Gobind Singh Dio dan Ketua Polis Negara Abdul Hamid Bado. Kata Lim, Abdul Hamid sendiri telah memohon maaf dalam satu pesanan teks kepadanya atas kekhilafan pegawai beliau. Sebelum ini, Lim diarah hadir memberikan keterangan di Ibu Pejabat Daerah Timur Laut Pulau Pinang pada Khamis ini. Semalam Lim memberitahu dia dipanggil polis untuk memberikan keterangan Khamis ini yang disifatkannya sebagai hadiah Krismas daripada kerajaan PN. Dia turut mendakwa siasatan itu bermotifkan politik terhadap pembangkang. Untuk rekod perbicaraan terhadap Lim yang menghadapi 4 tuduhan berkaitan projek terowong bawah laut Pulau Pinang akan bermula pada Jun tahun depan. Lim dituduh menerima suapan sehingga 3.3 juta ringgit dan meminta suapan 10% daripada keuntungan projek tersebut
selain menyalahgunakan kedudukannya untuk melupuskan 2 bidang tanah bernilai 208 juta ringgit. Kes COVID-19 di Malaysia kekal 4 angka apabila 1,348 kes baharu dan 5 lagi kematian diumumkan hari ini. Daripada jumlah itu, 1,332 merupakan kes tempatan dan 16 lagi kes import. Negeri Selangor kekal melaporkan kes harian baru tertinggi untuk 8 hari berturut-turut, iaitu sebanyak 535 kes bersamaan dengan 39.7%. Daripada jumlah ini, sebanyak 363 kes iaitu 67.9% adalah daripada kluster-kluster dan saringan kontak rapat COVID-19 yang aktif dijalankan di lampangan. Ini diikuti oleh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebanyak 226 kes iaitu bersamaan dengan 16.8% dan Negeri Sabah sebanyak 189 kes iaitu 14%. Perkembangan itu menjadikan kes terkumpul positif COVID-19 di Malaysia berjumlah 98,737 kes dengan 18,279 kes aktif. Sementara itu, Kementerian Kesihatan Malaysia terus memaklumkan seramai 710 pesakit disahkan sembuh hari ini. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh adalah sebanyak 80,014 atau 81% daripada keseluruhan kes. Terdapat 5 lagi kluster baru dikesan hari ini, 2 daripadanya dikesan di Kuala Lumpur. 5 lagi kematian baru diumumkan hari ini dan menjadikan kes kematian mencecah 444 kes. Isu nama acara Miss Plus Malaysia antara dibangkitkan oleh pemuda PAS dalam pertemuan dengan penganjur acara Ratu Cantik untuk wanita berbadan besar itu. Dalam satu video yang disiarkan di Facebook, Setiausaha Pemuda PAS Akram Ikrami Taib Azamuddin turut mencadangkan penganjur untuk merujuk pihak berwajib seperti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Rujuk pihak-pihak yang mampu memberikan pandangan. Sebab kita difahamkan ada 4 orang daripada kalangan finalis peserta adalah Muslim. Dan kita dengar semua background mereka dianiaya, dizalimi, diejek dengan saiz tubuh badan yang besar dan sebagainya. Kita faham. Jadi kita sarankan selain daripada penukaran nama tadi, mesti mereka rujuk pihak-pihak pakar yang sepatutnya. Dan Alhamdulillah mereka mengakui ada kesilapan pada poster yang tidak sesuai, kesilapan daripada nama dan sebagainya. Dan insyaAllah kita akan terus membantu mana-mana ruang. Semalam Pemuda PAS mengadakan pertemuan selama kira-kira 3 jam bersama Wakil MPWM 2020 Suraya Godwinson di sebuah hotel di Putrajaya. PAS Kelmari mendesak supaya program pada 2 Januari depan dibatalkan dan menyifatkannya sebagai program berunsur kemaksiatan, mempunyai unsur hedonisme dan boleh merosakkan masyarakat. Mahkamah Tinggi di sini hari ini telah menolak permohonan semakan kehakiman oleh 204 pekebun durian Musang King di sekitar Raub Pahang. Permohonan ini dibuat susulan notis arahan pengosongan tanah yang dikeluarkan Kerajaan Negeri Pahang. Peguam Siu Chun Jern yang mewakili semua pekebun itu berkata, mahkamah memberikan 2 alasan dalam menolak permohonan plaintif. Notis-notis pengusiran yang dikeluarkan oleh pihak-pihak berkuasa bukan merupakan keputusan atau tindakan yang berada di bawah lingkungan semakan kehakiman. Mereka hanya merupakan satu tindakan pentadbiran sahaja dan oleh itu tidak boleh disemak secara kehakiman. Selain itu katanya mahkamah mendapati pekebun tersebut menceroboh tanah berkenaan dan sebagai penceroboh, mereka tidak mempunyai hak di sisi undang-undang untuk memfailkan permohonan semakan kehakiman. Sementara itu, Adun Trust Cho Yu Hui menyifatkan tindakan kerajaan negeri mengarahkan pekebun tersebut mengosongkan tanah sebagai tidak wajar. Kerajaan menggalakkan dan mendorong mereka bertanam di sana sejak tahun 60-an. Sebenarnya mereka bukan penceroboh, tapi mereka adalah peneroka tanah dan mereka adalah sangat penting kepada negeri Pahang. Mereka adalah aset kerana mereka tanam Musang King sampai terkenal di seluruh dunia. Jika kerajaan rasa mereka adalah penceroboh, kenapa tak ambil tindakan semasa mereka menanam kokok
Semasa menanam getah, kenapa tak ambil tindakan? Sampai musangking terkena, sampai musangking ada harga, baru nak ambil tindakan. Ini adalah hypocrite. Baiklah, sekian sahaja daripada saya Nur Syah Muhammad Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Twitter, Instagram, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi. This is exercising. Exercising seems to be not happening. Exercising didn't begin with a B from Baroka, which is why exercising is lacking physical stamina. Exercising is relaxing, dreaming, and wondering what's cooking. Come on, guys! Exercising needs to begin with a B from Baroka. An energy boost so you can exercise with better physical stamina. Begin with a B and begin exercising. Begin with Baroka.